Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, perbetulkan simpulan lidahku, fasihkan tuturku. Amin ya rabbal alamin. Yang menekan Tuan Nazir, Tuan Kuasa Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syak, para alim ulama, para hafizah, para iman, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, apa khabar semua? Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayahnya dapat lagi kita sama-sama menaikkan kewajipan solat pada maghrib secara berjemaah. Semua alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayahnya dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan perkongsian ilmu kita dalam sesi kuliah maghrib kita pada malam ini insyaAllah. Jadi saya selaku Ustaz on call anda menggantikan Dr. Faizal. Beliau tak dapat hadir untuk kuliah pada malam ini, jadi beliau minta saya gantikan untuk mengisi slot kekosongan kuliah pada malam ini insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hari ini kita berada pada tanggal 2 hari bulan 7 ataupun bersamaan 2 Rejab 1445 Hijrah ataupun tarikh Masihi kita berada pada tanggal 14 Januari 2024. Diam tak diam, sedar tak sedar 2023 telah meninggalkan kita. Dah masuk 2 minggu dah pun kita berada pada tahun baru, dan bulan Islam juga kita dah berada pada bulan yang ke-7, bulan bulan Rejab Jadi insyaAllah jadi perkiraan kita, andai kata Allah sampaikan kita, Allah izinkan kita, lebih kurang plus minus lebih kurang 58 hari 57 hari lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kenapa saya sentuh juga pasal kalender Islam ini Di kalender Islam ni bukan saja kita betul-betul ingat 2 bulan ni biasa 2 bulan ni betul-betul kita ingat. Apa dia? Ramadan, Syawal. Itu biasa kita ingat Sebab Ramadan sebab apa? Sebab diwajibkan berpuasa. Syawal kita raya Dia kena ingat bulan-bulan Islam ini juga ada 12 bulan, seperti mana bulan-bulan bulan-bulan masih kita hafal seperti mana bulan Januari sampai Disember, begitu juga bulan Islam. Bulan Islam ini juga ada 12 bulan bermula daripada bulan Muharram sampai bulan apa dia? Bulan terakhir bulan Islam ialah bulan Zulhijjah Dia bulan terakhir bulan Islam ni senang nak ingat. Bulan tu bulan orang pergi haji, bulan raya puasa, raya Korban. Itu bulan terakhir bulan Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenapa kita kena juga tahu pasal penggunaan kalender Hijrah ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita di Malaysia ini untung. Kenapa setiap kali hari kebesaran Islam kita dapat cuti. Itu paling penting di samping kita raya cuti perayaan cuti apa? Cuti raya puasa dah tentu kita cuti. Raya Adil Adha pun kita cuti. Orang Cina raya pun kita cuti. Orang India raya pun kita cuti ni Tahi Pusam tak lama lagi pun kita cuti Apa lagi? Orang Kristian raya pun kita cuti. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, negara yang paling banyak cuti negara Malaysia itu kita untuk Malaysia ni banyak cuti. Di samping itu kita kena tahu juga setiap bulan-bulan Islam yang kita lalui ini ada hari kebesaran Islam yang ada pada bulan-bulan Islam ini. Supaya kita tahu, yang pertama
Kalau bukan kita gunakan kalender Islam ni, siapa lagi nak gunakan kalender Islam ni? Itu pertama kan. Biasa kita ni guna pakai kalender kuda kan. Ya, kita pergi DIY dapat kalender kuda kan. Pergi hari-hari dapat kalender kuda kan. Kenapa kalender kuda ni seronok? Sebab apa? Dia ada warna kuning kan. Dia ada kolom cuti kan. Itu seronok tengok kan. Ini bukan salahkan kalender kuda, tidak kan. Tapi dalam masa kita nak kan penambahbaikan ataupun kita nak memperkasakan bahasa standard ni kan. Penggunaan kalender hijrah ini dalam kehidupan harian kita kan. Supaya kita cakna kan. Yalah, biasa kita dah kita dah disetkan dalam minda kita, biasa kita kan diguna pakai kalender masih. Jadi kita cuba buat penambahbaikan sikit. Untuk tahun ni kita juga guna pakai kan. Guna kalender hijrah dalam kehidupan harian kita kan. Baik. Jadi tentang apa peristiwa-peristiwa kan. Kita ni lebih kurang kepada kita recall balik kan. Bulan-bulan Islam yang telah kita lalui kan. Manakala kita dah masuk bulan 7, kita recall balik bermula daripada bulan pertama bulan Islam kan. Baik. Bulan pertama bulan Islam ialah bulan Muharram kan. Bulan Muharram ini apa yang berlakunya? Bulan Muharram ini pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan amati balik kan, lirik lagu ataupun lirik nasyid kan, satu Muharram kan, biasa kita dengar kan, satu Muharram detik permulaan kan. Dia ada pada permulaan ungkapan nasyid tu dah jawapan dia. Maksudnya satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah kan. Maknanya bermulanya kan, bulan Muharram inilah bermulanya tahun Hijrah yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan apa? Bulan Safar. Bulan Safar apa kan? Peristiwa besar yang berlaku pada bulan Safar ini. Bulan Safar ini berlakunya apa? Berlakunya hijrah Nabi SAW kan. Hijrah Nabi ini berlaku pada bulan Safar. Berapa bulan Safar Nabi berhijrah kan? Nabi berhijrah pada 27 Safar kan? 27 Safar. Itu yang kedua, bulan Safar. Yang ketiga, apa dia kan? Yang ketiga bulan kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal apa antara peristiwa besar yang berlaku dengan Rabiul Awal ni kan? Hari kelahiran keputaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa bulan? Tanggal 12 Rabiul Awal kan. Ini kan saya sentuh sikit kan. Ataupun keputaraan ni walaupun kita sebut hari kelahiran kan, ataupun birthday kan. Tuan sebut birthday ni kan penting kan dalam kehidupan harian kita ni, untuk kita kan ingat tarikh-tarikh penting kan. Pertama tarikh lahir kita dan tarikh lahir kalau kita pasangan kita suami ingat tarikh lahir pasangan isteri kita, begitu juga isteri ingat tarikh lahir kan suami kita kan. Ataupun nanti kata lain, ataupun kan maknanya kan dalil amat tentang saya nak kaitkan sikit dengan isu semasa sikit, tentang kelahiran kan. Betul kan, dalam dalil Al-Quran tak ada menyatakan kan, tak ada dalil khas pun mengatakan tentang kelahiran kan, sambutan kelahiran, tidak, betul. Tapi dalam kehidupan harian kita ini kan, daripada psikologi manusia kan, manusia punya perasaan kan, manusia ni suka untuk dihargai kan. Bila mana kan, dihargai bila? Dihargai waktu bila? Dihargai bila mana kan, orang ucapkan kita pada waktu lahir, orang tarikh lahir kita, orang doakan kita, orang ucapkan kita kan, kita rasa seronok kan, dihargai. Memang itu lumrah manusia kan. Contoh kalau birthday Sultan contoh hari ni hari kebetulan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan kan. Kita walaupun salat tinggi ni sebelah Negeri Sembilan, tapi besok tetap kena cuti kan, tetap tak cuti kan, dia cuti Negeri Sembilan besok kan. Maknanya apa kan? Bila mana hari kepertuaan Sultan ataupun Tuan Besar, mana dia akan anugerahkan apa-apa anugerah kan, mana appreciate kan. Begitu juga dengan kita kan. Mana kita ni tak salah untuk kita ingat tarikh lahir isteri kita, ingat tarikh lahir tarikh lahir kita kan. Dan yang paling penting, kita bagi orang lelaki ni jangan kita lupa tarikh anniversary kita kan. Kalau balik rumah ni, rumah tanya hari ni hari apa kan, dia bukan sekadar hari Ahad, adalah itu kan. Biasa kita ni orang lelaki lah kebiasaan kan, dia kadang-kadang lupa kan,
Jadi kan, ingatlah tari-tari penting kan. Tari penting anniversary kita dan tari penting hari jadi isteri kita kan. Ini sebagai appreciate kita kan terhadap sesama manusia kan. Atau itu selingan yang paling penting kita nak cerita kan, tentang bulan Rabiul Awal kan. Rabiul Awal, bulan yang ketiga. Bulan keempat Rabiul Akhir kan. Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir ni tak ada peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam bulan tersebut kan. Tapi dalam bulan-bulan ini juga ada beberapa peperangan yang disertai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita masuk pada bulan yang ketujuh ini, bulan Rajab kan. Jadi tak tahu tuan-tuan apa antara peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Rajab ni. Ada apa? Berlaku apa? Isra Mi'raj. Ikut dalam kalender berapa bulan kan? Ikut dalam kalender 8 Februari kan. 8 Februari 2024 kan, hari Sabtu kan. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit tentang kan, pentingnya tuan-tuan untuk kita kan memperingati kan hari-hari ataupun kan kelima-kelima mejahnya dalam kehidupan harian kita kan. Kalau bukan kita, siapa lagi kan. Itu sekadar mukadimah untuk pertemuan kita pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi untuk pertemuan kali ini saya nak kongsikan satu tajuk tentang apa? Tajuk tentang bila hati mati kan. Bila hati mati. Ini tajuk saya ni lebih kepada kan, peringatan kepada saya dan kita semua, bagaimana untuk kita suburkan hati kita. Jangan kita matikan hati kita kan. Kalau hati kita mati kan, ikut hati mati, ikut rasa kan. Ikut rasa kan, apa perkataan Melayu sebut, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Itu perumpamaan Melayu kan. Jadi cerita-cerita ataupun perkongsian kita ni, bagaimana untuk kita suburkan hati kita kan, untuk kita hidupkan hati kita kan. Teman, tentang hati ni saya nak bawa satu hadis riwayat Bukhari menceritakan tentang hati kan. Ada tuan, hadis ni pun kita pun dah sedia maklum kan. Hadis ni agak masyhur memang kan, biasa kita dengar. Tapi tak apalah, kita dengarkan apa hadis ini menceritakan tentang hati kan. Hadis pada riwayat Bukhari mengatakan, sesungguhnya dalam diri manusia ini ada seketul daging kan. Sesungguhnya dalam diri manusia ini ada seketul daging kan. Jika sekiranya daging itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badannya kan. Namun jika seandainya daging tersebut rosak, maka akan rosaklah seluruh anggotanya kan. Apakah daging tersebut? Daging yang dimasukkan itu adalah hati kita kan. Kemudian hati ini adalah kan, makna hati ini raja dalam badan kita kan. Hati ini yang mengawal perasaan kita, minded kita, pemikiran kita, tingkah laku kita kan. Hati kata kan, duduk lepas solat maghrib, duduk kan. Hati kata datang solat maghrib berjemaah ke masjid kan, masjid salat tinggi datang kan. Ni hati kata kalau balik lepas maghrib kan. Tapi hati kata kita hati yang baik, dia akan kan mengajak kan, dia akan bagi hint kat minda kita untuk kita duduk kan, untuk kita terus lakukan kebaikan. Jadi sebab tu dia katakan daging itu baik, maka akan baiklah anggota badan kita kan. Mana kita akan duduk dalam keadaan yang baik kan, dengar perkara-perkara yang baik kan. Sebab kita dah set dalam minda kita untuk lakukan kebaikan kan. Jadi itulah hati, itulah fungsi hati, peranan hati kan. Namun jika seandainya daging tersebut rosak kan, maka akan rosaklah seluruh anggotanya. Begitu juga sebaliknya. Andainya daging ni kan, daging tersebut rosak, maka kan kita pun dah tak minat untuk duduk untuk perkara kebaikan kan. Kita kan suka benda-benda yang lara, yang lalai kan. Jadi penting tuan-tuan untuk kita suburkan hati kita kan, untuk kita kan didik hati kita, tarbiyah hati kita untuk sentiasa lagi dan lagi untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Baik. Itu tentang hati. Baik. Teman muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi untuk hati ni tuan, tadi kita dah tengok kan daripada hadis tentang hati. Jadi untuk hati ni tuan, dia ada dua jenis hati. Apa dia kan? Ada dua jenis hati.
Yang pertama, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Apa hati yang sejahtera ini? Hati yang sentiasa memilih kebaikan dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati apa? Hati yang sentiasa memilih kebaikan dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita sebut tentang hati yang sejahtera ini. Sebut hati yang sejahtera ini, Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana kriteria ataupun ciri-ciri bagi mereka yang memiliki hati yang sejahtera ini. Bagi mereka yang memilih hati yang sejahtera ini, Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Dan dalam pada ayat ke-27 hingga 30 dalam surah Al-Fajr. Pada ayat ke-27 hingga 30 surah Al-Fajr, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah sebut, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dalam Al-Quran Allah sebut, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ni maksudnya jiwa yang sejahtera, yang damai, yang aman. Itu dimaksudkan hati yang sejahtera. Kemudian Allah sambung pada ayat kedua. Pada ayat kedua, pada ayat berikutnya, bukan ayat kedua, ayat berikutnya, ayat ke-28. Allah sambung, ayatnya berbunyi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah sebut apa? Kembalilah kepada aku. Allah sebut, kembalilah kepada aku dengan keadaan aku redha dengan engkau dan engkau redha dengan aku. Maksud apa yang maksud dekat sini? Maksud dekat sini, mana kita semuanya pasti akan kembali pada Allah SWT. Suka tak suka, mahu tak mahu, rela tak rela, pasti dan pasti kita akan bertemu Allah SWT. Pada Allah sebut, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap benda pasti akan mati. Itu sunatullah. Pernah hidup pasti akan mati. Hatta nabi-nabi pun Allah wafatkan. Jadi yang paling penting kan, jadi bila sebut pasal mati ni, kita tak boleh takut pasal mati. Kita sebagai orang beriman tidak boleh takut pasal mati. Bahkan Nabi ingatkan kita, Nabi reminder kita. Orang Islam ini tentang mati, kita kena buat persiapan untuk hadapi kematian. Itu yang paling penting. Bagaimana yang paling penting untuk kita menghadapi kematian, buat persiapan untuk menghadapi kematian. Kenapa yang pasti tentang ajal ini, la yastakhirun wa la yastaqdimun. Ajal ini Allah tidak akan lewatkan sesaat dan tidak akan diawalkan sesaat. On time. Barulah kita tahu on time. Sebab tu kan, kematian ini ialah rahsia terbesar. Rahsia terbesar Allah SWT kepada kita. Sebab tu kan, hari ni kalau kita tengok IC kita, dalam IC kita pun tak ada pula tutur tarikh mati, tak ada kan. Yang ada tahun lahir, bulan lahir, tarikh lahir kan. Tak tahu lah kan, kalau IC tuan-tuan ada tertera, balik tengok kan, kita tahu tukar. Kalau ada kena tukar balik KJPN. Jadi tak ada. Jadi nak cerita mana rahsia kematian ni, rahsia terbesar Allah SWT pada saya dan kita semua, untuk kita buat persiapan untuk hadapi kematian. Itu yang paling penting. Kat mana, tika mana, detik mana, saat mana, itu rahsia Allah. Yang penting kita bersedia. Bayang tengok tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita selepas solat maghrib selesai solat maghrib, duduk dalam keadaan kita tunggu waktu isyak, duduk dalam rumah Allah, Allah dengar perkara baik Allah menyawa kita, Allah Akbar. Ini satu kematian yang khatimah, yang kebaikan dalam kematian dalam kebaikan. Yang ini kita nakkan. Inilah perancangan kita. Samping kita buat rancang kehidupan dunia kita, begitu juga untuk kematian kita kena buat perancangan. Perancangan untuk hadapi kematian kita Ini penting kan. Sebab tu penting kan, di dunia pun kita nak berjaya, di akhirat pun nak berjaya kan. Kita cuba kita amati balik doa kita kan. Engine doa kita balik kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami kau kurniakanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati, dan juga kebaikan di akhirat. Mana dua-dua kita nak. Dia kena seimbang. Sebab tu orang kata kejar akhirat dapat dunia. Betul.
kan? Bagaimana kerja akhirat daripada dunia? Senang kan kunci dia. Kita jaga solat kita. Itu kunci dia. Kunci dia bila mana kita taat perintah Allah, jaga solat, jaga perintah Allah yang perintah kepada kita, maka pasti kan, kita akan dapat dunia. Kan? Berbalik pada ayat kita sebut tadi kan. Radiyah. Dalam sama kita taat perintah Allah untuk apa? Untuk kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nakkan. Kita buat apa perkara, ketaatan yang kita buat ini untuk dapat perintah, untuk apa taat perintah Allah. Apa juga larangan yang Allah larang pada kita, kita tak ikut, itu mana kita tak perintah Allah kan? Mana kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je kan cerita dia. Maknanya setiap ni kan, kita kena sematkan, pasakkan dalam hati kita. Jadi kita bahawa apa juga amalan yang kita buat ni, walaupun susah, betul kan? Nak taat perintah Allah ni bukan mudah kan? Allahu Akbar kan? Nak datang solat berjemaah, nak datang ke masjid, ni kalau betul-betul tak tahu fadilat kelebihan solat berjemaah ni, baik solat kat rumah kan? Buat apa solat ke masjid? Kan? Kita datang cukup lah kan? Solat Jumaat ni kan? Solat Jumaat atau solat raya cukup lah. Makmum Allah tidak kan? Tapi kita tahu kita nak jadi sebahagian orang yang mengimarakan di rumah Allah SWT. Betul sekarang ni baru adakan kempen kan? Kempen solat kan? Solat fardu macam solat kan? Solat Jumaat. Bagus. Satu usaha baik. Kan? Itu yang kita nak kan? Itu yang kita nak kan? Supaya orang Islam ini tahu betapa untuk imarakan rumah Allah ini bukan orang tertentu, tidak. Saya sendiri yang akan datang masjid. Saya sendiri yang akan imarkan Allah SWT. Ini tujuan dari berbalik pada ayat untuk kita dapat redha Allah SWT. Dan bila mana kita buat ketaatan ini dan tinggalkan larangan yang Allah berikan kepada kita untuk dapat redha Allah, yang paling penting apa? Mardiyah. Allah redha dengan kita. Itu yang kita nakkan. Itu yang kita nakkan untuk kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala kan. Contoh kita tengok bagaimana sahabat. Saya nak ambil contoh satu sahabat sahabat Nabi SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Siapa? Bilal bin Rabah kan. Bagaimana Bilal ini salah seorang sahabat Nabi yang mendapat gelaran radhiyallahu anhu. Siapa Bilal ni kan? Tahu kalau tengok profil Bilal ni kan, dia ni seorang hamba kan, seorang hamba kulit hitam, tak ada apa. Itu gambaran pandangan manusia. Tapi Bilal ni mulia di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab apa mulianya Bilal? Sebab dia apa? Dia ambil agama sepenuhnya dalam diri kan, dalam agama dalam diri dia kan. Kenapa Bilal, bagaimana mulia Bilal kan? Sebab apa ni cerita dia? Cerita dia begini kan. Bilal ni seorang hamba, bila mana majikan dia tahu Bilal ni masuk Islam, maka majikan dia paksa dia untuk tinggalkan Islam. Bilal tidak sekali-kali akan meninggalkan agama Islam. Lalu bagaimana kan, bila majikan dia tahu Bilal ni tidak akan meninggalkan agama Islam, lalu majikan dia menyiksa Bilal dengan apa? Dengan meletakkan di atas padang pasir lalu diletakkan batu besar di atas dadanya ini saya kan, kita kalau tersepit pintu sebut aduh kan. Bilal letak bahu, diletakkan batu yang besar di atas dadanya, disebut ahadun ahad, bukan aduh. Ni nak cerita bagaimana sahabat Nabi SAW merasa kemanisan bila mana menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini kita nak belajar sedikit-sedikit bagaimana dengan sahabat ni perjuangan untuk agama, bukan sikit kan. Korban harta korban diri mereka untuk agama kan. Ini umat Islam korban untuk datang masjid pun payah kan. Ini sama-sama tuan, sama-sama kita kena ingatkan untuk sama-sama kita mengimarahkan sama-sama umat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk dapat redha Allah Subhanahu. Dan bila mana kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala kan? Bila mana Allah redha dengan kita, Allah sebut pada ayat ke-29, fadhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalamnya dalam keadaan yang kekal. Fadhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalamnya dalam keadaan yang kekal. Masuk dalam mana? Wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam syurga aku untuk selama-lamanya. Dia kan, inilah yang tempat kita impikan kan, tempat yang Allah akan beri kenikmatan kan, Allah akan berikan kelazatan
bila mana kita semua ditempatkan di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Jadi kan bagaimana untuk dapat syurga, jawapan dia kat sini dengan kita memiliki hati yang sejahtera, kan? Jadi hati yang sejahtera itu bagaimana? Hati yang pilih jalan kebaikan dan pilih untuk dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Itu jenis hati yang pertama. Yang kedua, hati yang kedua apa dengan? Hati kedua ni hati yang keras, kan? Hati yang keras ini hati yang tertutup oleh kesesatan dan tidak bersedia menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keras hati koroi. Contoh sebutan Azura, kan? Contoh dalam cerita, kan? Jadi bagaimana hati yang keras, bagaimana hati yang dia tak nampak ada kebaikan, dan tak ada niat untuk buat perintah Allah SWT. Ini contoh, kita boleh tengok bagaimana contoh yang berlaku pada Firaun. Firaun ini, kan, begitu banyak nikmat Allah berikan kepada dia, dengan kemewahan, kekuasaan, kan, dengan pangkat, kan. Dan Firaun ini kelebihan apa, tuan? Dia ni tak pernah sakit, tak pernah demam. Kita kejap-kejap sakit urat, kan? Duduk lama sikit bangun, Allah nak bangun kuliah, itu saya, kan. Tapi Firaun tak pernah sakit, tak pernah demam. Sebab tu dia boleh mengaku diri sebagai Tuhan. Sebab tu Firaun ni boleh mengaku diri sebagai Tuhan. Dan bila mana dia mengaku diri sebagai Tuhan, buat apa nak ibadah pada Allah SWT, kan? Dan akhirnya, tuan-tuan, bagaimana Firaun ini juga mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Dengan kenikmatan, kekayaan, kemewahan Allah berikan kepada dia, sehingga dia tak nampak, kan, mana hati dia dah keras ni, kan? Mana dia dah dan tidak bersedia untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Jadi inilah jenis hati yang kedua, kan? Hati yang keras. Sebab hidup adalah pilihan. Jadi kita tentukan pilihan yang mana, kita nak, bagaimana kita nak bentuk hati kita, kan? Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita dah tengok tadi, kan, bagaimana dua jenis hati, kan? Jadi kita tengok pula pada poin yang berikutnya, bagaimana kita nak tengok pula, kan, apakah punca-punca hati kita mati, kan? Jadi kita dalam kita kita nak subuhkan hati kita ni, kita nak tahu juga apakah punca-punca hati yang mati, kan? Supaya kita bila mana tahu ni, kita dah tak buat. Mana kita dah tak kita cuba untuk, kan, sedikit-sedikit cuba tinggalkan, kan, punca hati yang mati ni. Dia macam rumah kita lah, kan? Rumah kita, kan? Kalau kita tengok hari ni, kan, ada bocor sikit, kan, kita takkanlah biarkan. Contoh bocor, ada bocor apa, leaking, kan, dekat kita punya ceiling, kan. Takkan kita nak biarkan lama-lama, biar dah melibat. Jadi kita tahu punca tu, kita segera untuk selesaikan, kan. Begitu juga hati kita. Kita nak kenal pasti apakah punca hati yang mati. Yang pertama, punca hati mati yang pertama ialah memandang ringan tentang suatu dosa, ataupun istilah dia, dosa itu dianggap biasa. Dosa itu dianggap biasa, kan. Ni tuan-tuan, saya sebut perkara ni dah perkara-perkara yang sedang tular, kan, yang berlaku, kan, dewasa ini, kan. Di mana bila mana kita dah tahu ni, kita bukan nak cari salah siapa, tidak. Bahkan kita nak cari buat penambahbaikan dulu kita, untuk kita, kan, untuk apa, untuk kita kan, untuk kita atasi bersama, kan, untuk kita sama-sama cari penyelesaian ni, kan. Baik, ini cerita saya sebutkan, ini perkara-perkara yang berlaku sekarang, kan, tentang dosa ini dia enggak biasa, kan. Pertama, jangan tentang apa? Tentang bagaimana orang lelaki ini yang menyerupai wanita, kan. Ini contoh ni, kan, ini banyak berlaku, kan. Ini banyak berlaku lah pada, kan, pertama orang, sekarang ni kan zaman media sosial, kan. Orang suka buat apa, content creator, kan. Orang suka buat satu kandungan untuk kan, dia nak dimuat naik dalam Facebook, kan, dalam Instagram, dalam TikTok, kan.
Dia tak salah kan untuk kita gunakan media sosial, tidak kan? Betul. Media sosial ni kita tidak menolak kan kemajuan IT yang datang. Betul. Kenapa? Kemajuan IT ni kalau kita dapat guna pakai ia ke arah kebaikan, ia akan menjadi ladang pahala untuk kita. Ia akan jadi pahala lubuk pahala berpanjangan pada kita bila kita gunakan ia ke jalan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Bila mana media sosial kita ni digunakan ke arah tak baik, maka ia akan menjadi menjadi ladang dosa pada kita kan. Contoh tu kan, ni saya nak sebut kan. Sebab kita nak kita nak tengok kan apakah yang berlaku kan. Contoh tu kan, contoh kan, orang lelaki kan, seorang contohlah si A ni kan, dia ataupun penggiat seni, siapa-siapa lah kan, dia nak buat satu konten kan. Dia berpakaian menjumpai wanita kan, contoh kan, acah-acah pakai tudung kan, orang lelaki pakai tudung kan. Dia kata tak ada apa, saya buat ni saja je kan. Kan saya lelaki tulen pun kan, tak ada apa. Cuma bila mana dia buat perkara tu kan, dia suka kan orang kan. Contoh dia pakai tudung, lepas tu dia letak dekat dia punya Instagram kan. Dia kata contoh, Assalamualaikum, selamat pagi Ahad, contoh kan. Kan tapi bagi dia kata tak ada apa, tapi kena ingat kan hukumnya haram bagi orang lelaki menyerupai wanita kan. Mana cerita kat sini matlamat tidak menghalalkan cara kan. Kan matlamat tidak menghalalkan cara kan. Inilah penyakit kita sekarang kan. Mana penyakit orang-orang kita sekarang ni kan, penyakit akhir zaman ni, mana suka sangat kepada hiburan kan. Tadi dia buat benda tadi untuk hiburan, seronok-seronok kan. Tapi kita ingat matlamat tidak menghalalkan cara kan. Jadi nampak macam biasa, tapi itu satu dosa yang telah kan. Satu dosa yang telah kita lakukan kan. Ni saya sebut ni untuk ingatan juga lah kepada kan, mungkin kita ada anak-anak kita kan, cucu-cucu kita kan, yang mereka yang sedang sedang nak up kan, sedang nak kan, budak-budak baru nak up kan. Jadi mereka ni memang sedang mencari siapakah identiti mereka kan. Jadi kita ingatkan mereka kan. Tak salah untuk kan bermedia sosial, tapi berpada-pada kan. Yang penting ikut syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang wanita pula. Sebut sikit tentang orang wanita, orang Islam, orang perempuan kan. Bagaimana orang perempuan ini kan, yang pasti tu kan kebanyakan manusia wanita-wanita dekat Malaysia ini, ataupun orang perempuan dekat Malaysia ni, mereka kan bertudung betul kan. Tudung tu tak bagus. Tapi apa asal hukum tu? Apa asal hukum pakai tudung? Hukum asal pakai tudung ialah untuk menutup aurat, bukan membungkus aurat. Kan dia buat ada beza tu kan. Menutup aurat dengan membungkus aurat kan. Jadi kalau menutup aurat, diikut syariat kan. Tudungnya labu kan, menutup kan, ikut syariat. Kalau membungkus aurat, inilah dia kan. Pakai tudung tapi bersinglet, pakai tudung tapi menampakkan yang tak sepatutnya kan. Kan. Jadi kalau tengok kat TikTok kan, main kan yang banyak yang gede-gede ni orang pakai tudung kan. Jadi tu inilah. Ni kita sama-sama kena ingatkan kan. Kita ingatkan pada anak-anak perempuan kita kan, supaya mereka kan berbuat berpada-pada kan. Bukan sewenang-wenangnya kan. Dalam untuk bermedia sosial kan. Jadi teman, itulah sambil ingatkan. Ini bukan untuk cari salah siapa, untuk penambahbaikan kita bersama kan, supaya kita tak anggap dosa itu satu perkara yang biasa kan. Itu yang pertama kan. Punca hati mati yang pertama ialah melarikan tentang suatu dosa. Yang kedua ialah mengkufuri nikmat. Mengkufuri nikmat, maksud kufur nikmat kat sini adalah kan, kufur nikmat ni ialah menggunakan kenikmatan kan, segala apa yang Allah berikan kepada kita ni ke jalan yang tidak baik kan. Kita menggunakan segala apa kan, kelebihan Allah dia kan,
harta kita kan, kesihatan kita ini ke jalan yang tak sepatutnya kan. Itu makna kufur nikmat. Itu juga boleh menyebabkan hati kita mati bila mana kita tidak menggunakan nikmat Allah berikan ni kepada jalan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tuan? Yang ketiga kan, tidak langsung memikirkan perkara tentang agama kan? Tidak memikirkan langsung tentang agama. Maknanya tak ada pun dalam niat dia untuk ingat tentang agama kan. Maknanya agama ni untuk orang lain, orang tertentu, tidak kan. Kau kena ingat, agama Islam yang kita dapat sekarang ni lah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita kan. Bagaimana kita tengok tu kan, perjuangan sahabat-sahabat kan, bagaimana suruh Nabi-Nabi nak mempertahankan agama ni bukan cara mudah kan. Korban harta mereka, diri mereka untuk agama. Tapi bahkan kita kan, tak ada terlintas pun dalam hati kita ini untuk fikir tentang agama. Jadi tuan kena ingat, ini satu perkara yang boleh apa kan, menyebabkan hati kita mati kan. Mana tuan kena ingat, agama ini hidayah untuk semua kan. Mana agama, dengan agama ni lah, agama ni akan menjaga kita, melindungi kita. Bukan dengan agama ni menyusahkan kita, memubahkan kita tak kan. Agama ni akan menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Jadi sebab tu kita kena ada sedikit perasaan cinta kita, kasih kita, sayang kita kepada agama kan? Supaya agama yang kita dapat ni, bagaimana kita nak rasa kan, rasai satu hidayah pada Allah SWT kan? Kita kena berbangga kan? Kita sebagai umat Nabi SAW, kita berbangga. Kenapa kita dilahirkan kan? Dilahirkan pada dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW, dan sama kita dilahirkan apa? Dalam kitab beragama kan? Ni sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, bagaimana Allah naikkan martabat kita sebagai umat Nabi SAW. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khayra ummatin, kamu semua adalah sebaik-baik umat. Kenapa kamu semua adalah sebaik-baik umat? Uhrijat linnas, Allah hantar kepada manusia. Untuk apa? Untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran kan? Baik. Itu yang ketiga kan? Punca hati mati yang ketiga, ia tidak langsung memikirkan tentang agama. Dan yang keempat kan, punca hati mati yang keempat ialah bila mana kita jauh daripada Al-Quran kan? Bila mana kita jauh daripada Al-Quran, mana Al-Quran ni kan, mana kita tak, mana untuk Al-Quran ni kita ingat Al-Quran ni untuk apa? Untuk upacara tertentu kan, untuk waktu tertentu, tidak kan. Mana bahkan Al-Quran ni kita hidupkan dalam diri kita kan. Dan yang paling bagus, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Itu yang paling baik. Bagaimana kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita kan. Bagaimana hari ni, supaya bagaimana hari ni kan, bagaimana hari ni kita kan baca WhatsApp kita kan, bagaimana hari ni kita update kita punya story kat apa, dan status kita kan. Begitu juga dengan apa, dengan bacaan Al-Quran kita, bacaan yang kita kena baca hari-hari, supaya kan, supaya Al-Quran ini dapat menyembuhkan hati kita kan. Dan yang paling penting, bagaimana bila mana Al-Quran ni kita baca dengan kerap, kita nakkan Al-Quran menjadi syafaat daripada kita. Waktu bila? Betul, sekarang ni tak nampak lagi tentang fadilat, kelebihan, syafaat Al-Quran. Kat dunia kan, kenapa dunia ini adalah cerita kan. Kalau sekarang ni kita nampak dunia adalah cerita kan. InsyaAllah bagi lalu untuk azan isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sikit insya-Allah kita ending kan kita punya poin kita tadi kan tentang Al-Quran. Di mana kita jawab Al-Quran sebagai kan bacaan harian kita rapat dengan Al-Quran kan. Bila kita nakkan syafaat Al-Quran. Betul, hari ni kat dunia kita tak nampak lagi tentang syafaat Al-Quran betul. Kan pahala pun kita tak nampak kan. Betul, kat dunia kita tak benda itu tak nampak lagi nilai dia. Nilai pahala, nilai syafaat Al-Quran ni akan kita dapat rasai kan. Bila mana kita dah berada dalam kubur kan. Kerana kita tak tahu kan. Tapi hakikat alam kubur ni alam yang nyata kan. Alam yang kita akan lalui. Jadi bagaimana untuk mempercayai perkara ini, mana kita kena dengan percaya dengan pandangan ainul yakin kita, pandangan mata hati kan. Kenapa akhirat ini juga ada kehidupan yang nyata kan? Kehidupan alam kubur juga ada kehidupan yang nyata yang pasti. Jadi bagaimana cara kita, bagaimana persediaan kita untuk menghadapi perkara ini? Tak lain tak bukan kan? Inilah kan, kita nak suburkan hati kita dengan Al-Quran. Jadi tuan, jadi 4 perkara inilah yang kita kan, mana kita perlu kan, perlu ambil iktibar kan. Perlu kita kan kenal pasti supaya kan dalam kita nak menyuburkan hati kita, dalam kita nak takrib ila Allah, nak dekatkan hati kepada Allah SWT, kita perbaiki perkara ini. Yang pertama kita tahu, yang pertama bila mana kan dosa itu dianggap biasa. Yang kedua, kita mengkufuri nikmat. Yang ketiga kan, yang ketiga adalah tidak memikirkan tentang perkara agama. Dan yang keempat, bila mana hati kita jauh daripada Al-Quran. Ni kan, itulah 4 perkara kan, ataupun 4 punca yang menyebabkan hati kita mati kan. Jadi tuan-tuan, jadi bagaimana untuk kita kan bersihkan hati kita. Jadi bagaimana untuk kita kan, untuk kita bersihkan hati kita, sucikan hati kita ni. Dia ada solution dia juga tadi kan. Apa solution dia? Apa solusi untuk kita sucikan hati kita? Yang pertama dengan kita banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting kan. Kita banyakkan istighfar dan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Suburkan hati kita. Allah sebut ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jawapan Allah berikan, hanya saja dengan mengingati Allah hati kita akan menjadi tenang. Itu yang pertama. Yang kedua betul kan, mana kita meninggalkan perkara yang haram dan syubhah kan. Kita berazam, kita tinggalkan untuk kita meninggalkan perkara yang haram dan syubhah. Yang ketiga, kita perbanyakkan amalan-amalan sunat kan, perbanyakkan amalan-amalan sunat. Jadi kita dah boleh bermula sekarang kan. Bulan Rajab pun dah masuk kan, dah masuk ayat ketiga dah ini kan. Maghrib tadi dah masuk ayat ketiga. Jadi sebelum kita datangnya Ramadan, jadi hari ini kita buat bulan mulai sekarang kita dah boleh buat persiapan untuk kita tingkatkan amalan-amalan sunat kita kan.
Antara ni solat puasa-puasa sunat kita kan. Mungkin tuan-tuan ada yang dah puasa semalam kan. Maklumlah kita dah lama tak puasa, bila mana puasa hari pertama ni kan rasa itu kita boleh sekarang. Supaya bila masuk Ramadan nanti kita dah biasa untuk berpuasa kan. Tak adalah waktu datang Ramadan, datanglah masa dah Ramadan dah datangnya penyakit gastrik. Bulan lain tak datang pula gastrik kan. Bulan Ramadan datang gastrik kan. Ni kita nak biasa kan. Mana kita hidup kan. Dan hidupkan amalan sunat kan. Puasa sunat ni kan. Solat sunat ni kan. Walaupun betul solat sunat ni sunat je betul kan. Tapi ingat sunat ni hukum sunat, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Tapi kena ingat, barang perlu diingat bahawa sunat inilah kan amalan yang akan menampung kepada amalan wajib kita. Contoh, solat sunat kita akan menampung pada solat wajib kita. Puasa sunat kita akan menampung pada amalan puasa wajib kita. Ini cerita pasal sunat. Kita nak nampakkan betapa gambarannya, besarnya pahala daripada sunat. Bila sekarang kita kena memula kan, pertingkatkan kan amalan-amalan sunat. Dan yang keempat yang terakhir sekali lah kan, bagaimana kita nak sucikan hati kita. Mana kita yang keempat, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh kan. Ataupun ketika lain kita bergaul dengan dengan kawan-kawan yang baik kan. Kawan-kawan yang suka datang ke masjid, datang ke surau, yang suka datang kuliah ilmu, yang suka untuk ke arah kebaikan. Kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Paling-paling tidak, anda kata kalau tak ada orang yang baik dalam dunia, kitalah jadi orang yang baik dalam kalangan orang tersebut kan. Khairun nas man anfa'un nas, seperti mana yang disebut kan Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi sekadar itulah untuk perkongsian kita pada malam ini. Ini sebagai sandaran adab apa yang berkaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan, kekilasan, kedaifan itu daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah merahmati perjumpaan kita pada malam ini, dan Allah ganjari dengan pahala dan pahalanya bekalan kita semua untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimaafkan saya, doakan saya sehingga bertemu pada pertemuan akan datang. Kita tangguh dengan majlis tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.